Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Abu Sufyan bin Harbs memaklumkan kepada aku bahawa Heraklius telah menghantar utusannya kepadanya. Mereka merupakan pedagang dari Syam. Syam ni ketika itu adalah Syria, Palestin, Lebanon dan Jordan. Masa ni adalah ketika Rasulullah SAW baru saja mengadakan perjanjian damai dengan Abu Sufyan dan orang kafir Quraisy. Maka Abu Sufyan dan sahabatnya pun pergi kepada Heraklius di Jerusalem. Ketika sampai, Heraklius meminta penterjemahnya untuk menterjemahkan pertanyaan kepada mereka. Siapa di antara kamu yang rapat dengan lelaki yang mendakwa sebagai Nabi? Abu Sufyan menjawab, aku adalah saudara terdekatnya dalam kalangan kami ini. Maksudnya kumpulan yang pergi kepada Raja Heraklius. Heraklius berkata, bawa dia Abu Sufyan dekat dengan aku dan biar sahabatnya berdiri di belakangnya. Dia ingin menggemukakan beberapa soalan kepada Abu Sufyan mengenai Nabi. Jika Abu Sufyan itu berbohong, maka sahabatnya harus membantahnya. Abu Sufyan kata, demi Allah, sekiranya aku tidak takut para sahabatku menuduhku sebagai pembohong, aku tidak akan bercakap benar tentang Nabi. Abu Sufyan kata lagi, soalan pertama kepadaku mengenai Nabi adalah, apa status keluarganya di antara kamu? Aku menjawab, dia tergolong dalam keluarga yang baik, iaitu mulia di antara kami. Soalan kedua, adakah sesiapa di antara kamu pernah mendakwa hal yang sama, iaitu sebagai Nabi sebelum dia? Aku menjawab, tidak. Heraklius bertanya lagi, adakah salah seorang nenek moyangnya adalah raja? Aku menjawab, tidak. Apakah orang bangsawan atau orang miskin yang mengikutinya? Aku menjawab, orang miskin yang mengikutinya. Apakah pengikutnya bertambah atau berkurang hari demi hari? Aku menjawab, mereka bertambah. Apakah ada di antara mereka yang memeluk agamanya menjadi tidak senang lalu meninggalkan agama itu kemudiannya? Aku jawab, tidak. Heraklius bertanya lagi, pernahkah kamu menuduhnya berbohong sebelum dakwaannya sebagai Nabi? Aku jawab, tidak. Adakah dia memungkiri janji? Aku jawab, tidak. Kami dalam perjanjian damai dengannya, tetapi kami tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Aku tidak dapati apa-apa yang dapat aku katakan terhadapnya kecuali itu. Pernahkah kamu berperang dengannya? Aku jawab, ya. Apa hasil perang itu? Kadang-kadang dia menang, kadang-kadang kami menang. Dan Heraklius bertanya, apa yang dia perintahkan kamu lakukan? Abu Sufyan menjawab, dia menyuruh kami supaya menyembah Allah dan Allah sahaja dan tidak menyembah apa-apa bersamanya dan meninggalkan ajaran nenek moyang kami. Dia memerintahkan kami supaya berdoa, berkata yang benar, mensucikan diri dan menjaga hubungan baik sesama saudara-saudara kami. Baik, selepas Abu Sufyan menjawab itu, Heraklius menyuruh penterjemahnya untuk mengulang kata. Aku bertanya kamu tentang keluarganya dan kamu menjawab bahawa dia tergolong dalam keluarga yang sangat mulia. Sebenarnya, semua rasul berasal dari keluarga mulia di kalangan bangsa masing-masing. Aku tanya kepada kamu, adakah orang lain di antara kamu yang mendakwa perkara itu? Kamu menjawab, tidak. Sekiranya jawapannya, aku akan menyangka bahawa lelaki ini hanya mengikuti pernyataan lelaki sebelumnya. Kemudian Heraklius dia ulang balik soalannya kepada Abu Sufyan dan jawapan Abu Sufyan. Satu persatu, kesemuanya ada 11 soalan seperti yang saya baca tadi. Kemudian Heraklius berkata,
Sekiranya apa yang kamu katakan ini benar, tidak lama lagi dia akan menduduki tempat ini. Dan aku tahu dari kitab suci bahawa dia akan muncul, tetapi aku tidak tahu bahawa dia berasal dari kalangan kamu. Jika aku dapat sampai padanya, aku akan segera berjumpa dengannya. Dan jika aku bersamanya, aku pasti akan membasuh kakinya. Kemudian Heraklius meminta pembantunya untuk membawa surat Nabi kepadanya yang dia simpan. Lalu Heraklius membaca isi surat itu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Surat ini adalah dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius, penguasa Byzantin. Salam kepada yang mengikuti jalan yang lurus. Selanjutnya, aku mengajak kamu kepada Islam. Dan jika kamu menjadi Muslim, kamu akan selamat dan Allah akan menggandakan pahalamu. Dan jika kamu menolak ajaran Islam, kamu akan melakukan dosa dengan menyesatkan arifian ataupun rakyatmu. Allah berfirman, wahai ahli kitab, datanglah pada satu kalimah yang sama antara kami dan kamu, bahawa kita tidak menyembah selain Allah dan bahawa kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahawa kami tidak jadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahawa kami adalah orang Muslim. Surah ketiga ayat 64. Kemudian kata Abu Sufyan, ketika Heraklius telah membaca surat itu, ada rintihan dan tangisan yang kuat di atas mahkamah diraja itu. Oleh itu, kami dikeluarkan dari mahkamah itu. Dalam riwayat lain menceritakan, Ibnu An-Natur menceritakan bahawa ketika Heraklius bangun pagi dan tiba-tiba dia marah, paderi-paderinya bertanya, mengapa? Heraklius berkata, pada waktu malam ketika aku melihat bintang-bintang, aku melihat pemimpin mereka yang mengamalkan khatan ataupun sunat telah muncul menjadi penakluk. Siapakah mereka yang mengamalkan khatan? Para paderi menjawab, selain orang Yahudi, kami tidak tahu yang mengamalkan khatan. Kemudian Heraklius berkata, keluarkan perintah bunuh kepada setiap orang Yahudi. Masa mereka tengah berbincang ini, tiba-tiba datang utusan yang dihantar oleh Raja Ghassan, dibawa ke Heraklius untuk menyampaikan berita tentang Rasulullah. Heraklius meminta pengikutnya untuk memeriksa utusan itu sama ada di khatan ataupun tidak. Setelah mengenal pasti, mereka berkata, dia di khatan. Heraklius kemudian bertanya kepada utusan itu tentang orang Arab. Utusan itu menjawab, orang Arab juga berkhatan. Setelah mendengar itu, Heraklius menulis surat kepada rakannya di Rom, tanya tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Dan setelah mendapat maklum balas dari rakannya yang bersetuju dengannya bahawa sudah pun ada Nabi akhir zaman ini, maka pada saat itu Heraklius mengundang semua ketua-ketua Byzantin untuk berkumpul di istana. Kemudian Heraklius memerintahkan semua pintu ditutup. Kemudian Heraklius berkata, wahai Byzantin, sekiranya kejayaan adalah keinginanmu dan jika kamu mencari petunjuk yang benar, mahukan kerajaanmu kekal, maka berikan janji setia kepada Nabi ini, iaitu memeluk Islam. Setelah mendengar kenyataan Heraklius, mereka berlari ke arah pintu istana seperti kaudai atau kuda belang. Namun, mendapati pintu sudah pun ditutup. Heraklius menyedari kebencian mereka terhadap Islam
Dan ketika dia kehilangan harapan terhadap mereka untuk memeluk Islam, dia mengarahkan supaya mereka dibawa kembali. Dia berkata, apa yang sudah dikatakan hanyalah untuk menguji kekuatan keyakinan anda, dan aku telah melihatnya. Setelah mendengar itu, mereka berasa lega dan sujud di hadapannya dan menjadi senang hati dengan kenyataan itu. Dan inilah akhir kisah Heraklius berkaitan dengan imannya. Maksud dia dekat sini, akhirnya Heraklius tidak beriman dan direkodkan telah pun berperang dengan Nabi di medan Mu'tah dan berperang juga dengan Umar masa Umar ingin menyampaikan Islam di Jerusalem. Ibnu Umar meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah berdasarkan 5 iaitu rukun. Bersaksi bahawa tiada yang layak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Menunaikan solat, membayar zakat, menunaikan haji, berpuasa pada bulan Ramadan. Seseorang bertanya kepada Abdullah bin Umar, manakah antara keduanya mendahului, haji atau puasa Ramadan? Maka beliau menjawab, tidak, bukan haji, tetapi puasa Ramadan mendahului haji. Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, iman terbahagi kepada lebih dari 60 atau 70 cabang. Dan haya, istilah haya ni merangkumi sebilangan besar dari konsep yang akan diambil kira. Antaranya adalah penghormatan diri, kesopanan, sikap mulia dan kesederhanaan dan lainnya adalah sebahagian dari iman. Riwayat lain menyebut sebaik-baik iman adalah ucapan La ilaha illallah, iaitu tiada Tuhan selain Allah, dan selemah-lemah iman adalah mengubah sesuatu yang menyakitkan di jalanan, dan malu adalah sebahagian dari iman.